Ni saya bagi kisah ni jemaah. Ada satu kisah, ada satu pondok. Seorang, ni kisah nyata ni. Seorang ustaz. Dia bukan hanya ustaz biasa, tapi ia berstatus sebagai mudir. Orang takkan sangkakan dia buat benda yang keji. Ternyata dia dah banyak memangsa studennya, bahkan sampai 40 orang. Dan student-studentnya sama-sama tak mengenal di antara mereka. Kerana mudirnya menjanjikan kepada student ni, engkau kalau ikut cakap aku, nanti aku bagi ini. Rahasia. Engkau kalau ikut cakap aku, engkau akan bagi ini. Dan yang 40 tak saling kenal. Dan orang tak syak kalau mudirnya akan buat benda yang keji seperti itu. Kerana mudirnya dah punya isteri dan juga punya anak 6 orang. Terungkapnya di mana? Ketika ada salah seorang pelajar yang dia rasa malu, rasa dia balik kampung, balik rumah. Kemudian mudir itu datang menjumpai pelajar. Orang tuanya pun rasa seronok kan? Masya Allah, mudir datang ke rumah. Maknanya dia betul-betul caring dengan anak saya. Teruja, happy. Lala sekali apa? Anaknya tak nak. Taklah, mak berah. Nak jumpa pun tak nak. Akhirnya dipaksa. Lala sekali anaknya mulalah bercakap, mak, mudir buat ini pada aku. Terus menggerutu, terus marah, murka emaknya, dan diadukan ke polis. Selepas diadukan ke polis, ternyata ramai kawan-kawannya yang mengadu, dan sampai 40 orang yang berlaku. Dan itu berlaku di dalam pondok jemaah. Selepas disiasat, ternyata mudir itu pernah menjadi mangsa di tempat lain. Dan akhirnya dia pun rasa suka, lala sekali jadi kebiasaan. Kami tak berminat. Makna? Apa arti kami tak berminat? Mana minat? Manurid. Kami tak ada nak pun. Kami tak suka pun gitu. Kami tak suka pun. Kami tak berminat. Kami tak berminat ini sebenarnya ada dua makna. Boleh jadi positif, boleh jadi negatif. Positif bila jika kami tak berminat untuk buat maksiat. Kami tak berminat untuk buat amalan-amalan yang bercanggah daripada syariat Islam. Kami tak berminat untuk buat amalan-amalan yang mengandung kesyirikan. Tapi dia tak minat, bahkan dia lebih minat masuk neraka daripada masuk syurga. Ada ke tak orang macam ni? Ketika dinasihati, bro, umur dah bertambah, so taubatlah daripada dosa yang lama ni. Sudahlah, berhentilah daripada buat maksiat. Lalu apa kata dia? Apa urusan kau dengan aku? Lagipun kalau aku buat maksiat di tempat aku, kenderaan aku pakai kenderaan aku, lepas tu duit aku tak pakai punya engkau. Kalau kau nak masuk surga seorang dengan kawan-kawan kau. Biarlah nanti aku masuk dalam neraka, jumpa dengan artis-artis kafir, boleh konser dalam neraka. Ada orang cakap macam ni jemaah. Ada orang cakap macam ni. Ternyata orang cakap seperti ini juga dah pernah dirakamkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran. Wa idza qila lahu ittaqillaha akhadhathul izzatu bil itsm fa hasbuhu jahannam. Apa lagi? Wa labi'sal mihad. Surah apa tu? Surah Al-Baqarah ayat 206. 206 sebelah kiri bahagian tengah. Gitu jemaah.
Kata Allah Subhanahu wa taala, apabila dikatakan kepadanya takutlah pada Allah, tapi dia kata apa? Bertambah sombong dia. Biarlah aku, kalau nak aku maksiat kan duit-duit aku, badan-badan aku. Kalau nak masuk neraka biar aku kena seksa. Begitu sombongnya manusia, seolah-olah mampu untuk masuk dalam neraka. Jadi jemaah dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, tajuk kita atau tema kita, maudhu' kita hadzal yaum, hadzal lailah, tentang kami tak minat. Kami tak minat untuk apa? Untuk kembali ke pangkal jalan. Kami tak minat untuk kembali ke pangkal jalan. Mereka hanya minat untuk buat amalan-amalan sonsang. Tahu sonsang? Amalan-amalan terbalik. Siapakah di antara mereka? Ada satu kaum dirakamkan oleh Allah dalam Al-Quran. Tunggu dulu. Jemaah yakin cakap saya? Yakin? Yang paham angguk, yang tak faham pun angguk. Nanti balik daripada kajian kata faham tak? Entahlah, tapi saya rasa nonton Upin Ipin je tadi. Atau mungkin Ustaz Boboiboy, cuma sayangnya saya tak boleh belah 7. Kalau Boboiboy kan boleh belah 7, dahulu belah 3, sekarang dah naik, dah improve jadi belah 7. Paham Boboiboy? Oh, peminat banyak. Baik peminat Boboiboy sini. Jadi jemaah dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dahulu ada di suatu tempat yang mana mereka ini punya perangai yang pelik. Tahu pelik? Aneh. Pelik yang tak pernah berlaku sebelumnya. Kaum ini tinggal di suatu kawasan yang kawasan itu disebut dengan kawasan kaum Sadum. Kawasan Sadum. Di sana tinggallah suatu kaum yang mana kaum ini mereka tak berminat dengan apa? Kaum Sadum tak berminat dengan lawan jenis. Mereka hanya berminat dengan apa? Dengan sejenis. Di samping mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, di samping mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, mereka pun juga buat maksiat yang tak pernah dibuat oleh orang-orang sebelumnya, yaitu mencintai sejenis atau yang kita kenal dengan abang cinta abang. Abang cinta abang. Dibagi wanita cantik pun tak berminat, sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala hantar seorang rasul kepada mereka. Sebab zaman dahulu ketika satu kaum ingkar kepada Allah, menyekutukan Allah, buat bergelimangan dengan maksiat, maka Allah hantar rasul kepada mereka, dan yang dihantar rasul kepada mereka adalah Nabi Lut alaihi salam. Dan itu satu zaman dengan Nabi Ibrahim alaihi salam. Kemudian suatu ketika, walutan idh qala liqaumih, Nabi Lut berkata kepada kaumnya, atatuna al-fahishata ma sabaqakum biha min ahadin minal alamin. Engkau mendatangi sesuatu perbuatan fahisyah, suatu perbuatan keji yang mana tak pernah ada orang sebelum kalian buat. Maknanya itu first time, tapi bukan bermakna second time. Itu first time, tapi bukan bermakna second time. Faham tu? Dia bukan bermakna itu yang terakhir, first and last, bukan. Tapi itu yang first time, namun ada second time, seterusnya sampai menjelang hari kiamat. Dan itu berkumpul di zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan di zaman kita sekarang. Kemudian suatu ketika datanglah dua malaikat ke rumah Nabi Lut alaihi salam. Maka ketika datang tetamu dua orang, yang mana tetamu ini tetamu lelaki handsome. Selalunya lelaki ini bukan lelaki biasa, tapi lelaki ini adalah malah orang tetamu. Dan tetamu ini tetamu lelaki handsome.
biasanya kaum Nabi Lut mereka tak berminat dengan wanita-wanita cantik. Dia hanya berminat dengan lelaki-lelaki handsome. Dan selalunya para malaikat kalau datang berubah wujud, dia wujudnya seperti seorang lelaki handsome. Dan ini juga berlaku di zaman Nabi SAW ketika malaikat Jibril datang kepada Nabi SAW dalam menyerupai lelaki yang handsome, pakai pakaian yang bersih, la yura alaihi atharus safar. Diingatkan musafir, ternyata tak nampak kesan musafir. Diingatkan ahli Madinah, wala ya'rifu minna ahad, tak ada seorang pun di antara kami yang kenal dengan dia. Akhirnya dia datang kepada Nabi SAW bertanya tentang Islam, tentang iman, tentang ihsan. Betul cerita ni? Okey. Ternyata memang para malaikat kalau datang selalu dalam wujud, kalau dalam wujud manusia, selalunya dalam wujud manusia lelaki, tak pernah manusia perempuan. Dan selalunya dalam keadaan wajah yang handsome. Maka wajahu qaumuhu yuhra'una ilaihi wa min qablu kanu ya'maluna as-sayyi'at. Maka ketika tetamu itu datang jumpa Nabi Lut alaihissalam di rumah Nabi Lut, Nabi Lut mula risau, mula bimbang. Kenapa? Kerana dua tetamu ini memang begitu-begitu handsome. Ternyata ada orang pengkhianat dari dalam, dan selalunya rosaknya suatu tempat kerana ada pengkhianat, dan pengkhianatnya adalah isteri dia sendiri, dan mengkhabarkan kepada orang kampung, "Woi bro handsome semua, tu ada lelaki handsome di rumah saya. Orang nak datanglah ke rumah saya." Kalau tak dibagi tahu, insya-Allah tak tahu. Tetapi kerana dibagi tahu, yang bagi tahu orang dalam, maka berlakulah kerusuhan. Datang mereka beramai-ramai, yang mana mereka sebelumnya ya'maluna sayyi'at, mereka suka buat benda-benda yang tak elok. Kemudian ketika kaum tersebut berada di hadapan Nabi Lut alaihissalam, maka Nabi Lut bimbang, dia malu akan perangai kaumnya di hadapan tetamunya. Qala ya qaumi haula'i banati hunna athaharu lakum fattaqullaha wa la tukhzuni fi dhaifi alaysa minkum rajulur rasyid. Wahai kalian kaumku, ni ada anak perempuanku, anak daraku. Kalau kalian nak, nikahlah dengan anak daraku ni. Sila, aku siap. Engkau menjadi menantu aku, nikahlah. Jangan engkau bertakwalah kepada Allah, jangan kau buat malu di hadapan, jangan kau buat malu aku di hadapan tetamu aku. Alaysa minkum rajulur rasyid? Di antara kalian tak ada ke lelaki bijak? Ke semua kalian bengak? Faham semua kalian bengak? Apa kata mereka? Qalu laqad alimta ma lana fi banatika min haqqi wa innaka la ta'lamu ma nurid. Kaum itu serentak mengatakan, kami tak berminat sikit pun dengan anak engkau, wahai Lut. Engkau tahulah apa yang kami minat. Kami minat dengan tetamu engkau yang handsome. Akhirnya apa? Akhirnya last sekali Nabi Lut mula rasa risau. Lalu tetamu itu memberikan kabar gembira kepada Nabi Lut. Wahai Lut, engkau tak payah risau, bahawa kita orang ini adalah malaikat yang kita dihantar oleh Allah untuk membinasakan kaum engkau, dan engkau kena pergi daripada kaum ini sebelum waktu subuh. Maka falamma jaa amruna ja'alna 'aliyaha safilaha wa amtarna 'alaiha hijaratam min sijil. Maka ketika datangnya waktu time azab itu, maka apa yang berlaku? Yang berlaku, Allah Subhanahu wa taala balikkan negeri mereka yang atas ke bawah, kemudian ditimpa dengan hujan batu, habis binasa semuanya. Tetapi adapun orang yang beriman diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan Nabi Lut alaihissalam. Walaupun orang-orang yang ingkar kepada Allah dibinasakan, namun penyakit itu terus memaharajalela sampai hari kiamat dan sampai hari ini juga. Dan perkara penyakit seperti ini, jemaah, ternyata bukan hanya dijangkiti oleh ahlu maksiat, tapi terkadang juga dijangkiti oleh orang-orang yang nampaknya taat.
bahkan dijangkiti oleh segelintir para asatidzah, dijangkiti juga oleh segelintir para santri-santri, pelajar-pelajar, student. Oleh sebab itu dalam Islam, sesuatu yang diharamkan, maka jalan yang menujunya juga diharamkan. An-nahyu bi syai' nahyun bi wasaili hukmul maqasid. Sesuatu yang dilarang, ternyata bukan hanya itu saja yang dilarang, semua jalan-jalannya juga dilarang. Jemaah, ni bagi yang parents, orang tua yang hadir, tolong perhatikan anak-anak kita, walaupun anak kita dah masuk ke pondok-pondok, tolong bagi buka komunikasi kita dengan anak. Jangan biarkan anak itu memendam perasaan mereka sendiri. Dan juga bagi para asatidzah, ustaz-ustaz, tolong jangan benarkan ada mana-mana pelajar yang selalu berdua-duaan di tempat gelap walaupun sesama lelaki, pegang-pegangan tangan, peluk-pelukkan, berus gigi dia, berus gigi kawan. Faham maksudnya? Fursatul asnan li walakum. Jadi bersama. Sebab apa? Dah mula rasa cinta dengan kawan, tapi cintanya bukan kerana Allah, tapi cintanya adalah cinta yang terpesong, cinta yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, cinta sesama jenis. Kalau penyakit ini tak dibentras dari awal, maka dia akan menjangkiti yang lain. Ni saya bagi kisah ni jemaah. Ada satu kisah, ada satu pondok. Seorang, ni kisah nyata ni. Seorang ustaz. Dia bukan hanya ustaz biasa, tapi ia berstatus sebagai mudir. Orang takkan sangkakan dia buat benda yang keji. Ternyata dia dah banyak memangsa studennya, bahkan sampai 40 orang. Dan student-studentnya sama-sama tak mengenal di antara mereka. Kerana mudirnya menjanjikan kepada student ni, engkau kalau ikut cakap aku, nanti aku bagi ini. Rahasia. Engkau kalau ikut cakap aku, engkau akan bagi ini. Dan yang 40 tak saling kenal. Dan orang tak syak kalau mudirnya akan buat benda yang keji seperti itu. Kerana mudirnya dah punya isteri dan juga punya anak 6 orang. Terungkapnya di mana? Ketika ada salah seorang pelajar yang dia rasa malu, rasa dia balik kampung, balik rumah. Kemudian mudir itu datang menjumpai pelajar. Orang tuanya pun rasa seronok kan? Masya Allah, mudir datang ke rumah. Maknanya dia betul-betul caring dengan anak saya. Teruja, happy. Lala sekali apa? Anaknya tak nak. Taklah. Mak berah. Nak jumpa pun tak nak. Akhirnya dipaksa. Lala sekali anaknya mulalah bercakap. Mak, mudir buat ini pada aku. Terus menggerutu, terus marah, murka emaknya, dan diadukan ke polis. Selepas diadukan ke polis, ternyata ramai kawan-kawannya yang mengadu, dan sampai 40 orang yang berlaku. Dan itu berlaku di dalam pondok jemaah. Selepas disiasat, ternyata mudir itu pernah menjadi mangsa di tempat lain. Dan akhirnya dia pun rasa suka, lala sekali jadi kebiasaan. Patutlah Nabi SAW katakan, man wajjatumuhu ya'malu amala qaumi Lut faqtulul fa'il wa maf'ul bih. Kata Nabi SAW, barang siapa di antara kalian melihat orang yang buat amalan seperti mana yang dibuat oleh kaum Nabi Lut, dan mereka buat sesama suka sama suka. Dia lain, ada yang suka, ada yang dipaksa.
Yang suka sama suka, maka kata Nabi SAW, Nabi SAW katakan apa? Faqtulul fa'il wa maf'ul. Si fa'il dihukum, dibunuh, dan yang maf'ulnya pun, yang menjadi mangsa pun juga dibunuh. Sebab apa? Nanti mangsa ini akan memangsa yang lain. Kita ni jemaah memasukkan anak kita ke pondok supaya anak kita terbebas daripada pergaulan bebas. Betul tak? Wahai brother, ayuhat tulab, kalian masuk ke pondok ni tujuannya untuk apa? Yang pertama, nak selamatkan diri daripada pergaulan bebas kalau di luar sana. Betul tak? Nak selamatkan diri daripada pergaulan bebas. Tapi jangan selamat daripada kandang harimau masuk ke dalam lubang buaya. Oleh sebab itu, barang siapa di antara kalian yang melihat saudaranya, kawan-kawannya yang selalu berdua-duaan, maka cepat-cepat diingatkan, dan bagi mudir, bagi para asatidah, cepat tegur. Jangan sampai dibiarkan, kerana kalau dah berjangkit, maka dia akan menjangkiti yang kedua dan ketiga. Tambah lagi kawannya ni handsome. Dia macam tu. Yang satu badannya besar, seolah-olah dia jadi abang. Yang satu lagi dia ni comel. Tahu comel? Apa maksudnya? Comel. Lepas tu dia handsome, kecil, putih. Lepas tu tangannya pelembut. Dia yang merasa dilindungi oleh abang ini. Pergi ke mana-mana berdua. Bahkan pergi ke tandas, ke toilet. Ke tandas, ke toilet berdua. Kemudian tidur di katil atau di sarir. Ala nafsi sarir. Maksudnya tidur di katil yang sama. Berselimut berdua. Walaupun mula-mulanya gurau. Pertama dia tak serius pun. Dia gurau je. Dia tidur nampakkan, aku nak tidur sini jugalah. Pertama dibiarkan, kedua, ketiga, akhirnya masuk syaitan dan timbul mahabbah kepada siapa? Kepada kawannya. Bahkan mahabbahnya bukan fillah, tapi mahabbahnya kerana nafsu bejat. Tahu nafsu bejat? Jangan biarkan peluang seperti ini. Jangan biarkan di dalam pondok orang berkubu-kubu. Tahu berkubu-kubu? Dia berdua ni. Tak. Bagi dia berkawan dengan orang ramai. Yang ini berkawan dengan orang ramai. Ketika dia berkawan dua, maka ini adalah peluang bagi syaitan untuk menggelincirkan dua anak cucu Adam ni. Dan kalau dah terkenal sekali, maka ini lebih dahsyat daripada COVID-19. Kalau COVID-19 berhujung dengan mati. Tapi kalau ini, orang kalau meninggal asbab COVID-19, kalau dia taubat kepada Allah, insyaAllah settle. Tapi orang meninggal sebab ini, bahaya ni. Dia boleh jangkitkan yang lain. Akhirnya dia tak berminat dengan lawan jenis. Walaupun hanya bergurau. Faham maksudnya? Di kisah ni yang saya sebutkan tadi kisah nyata. Dan ternyata ada juga di tempat lain. سمعت كلامي؟ أنت يا أبويا فهمت كلامي أنت؟ لا أنت فهمت كلامي؟ لا هذا قدام هذا. أنت فهمت كلامي؟ Faham tak? Faham cakap? Tak faham? Min bidayah ila al-an ma fahimta? Jadi jemaah dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kerana apabila dibuka satu peluang, maka nanti akan ada peluang kedua. Dan peluang ketiga nanti akan memaharajalela penyakit itu di suatu tempat. Ada suatu sekolah, ada salah seorang guru tahsin. Dia mengajar Al-Quran.
mempunyai ramai para pelajar dan juga mempunyai pondok. Lala sekali pun terjangkit yang seperti ini, ternyata penyakit ini dah dia pendam berlama-lama. Syaitan tak menggelincirkan anak cucu Adam daripada putih ke hitam on the spot, tapi dia akan cari peluang sehingga anak cucu Adam itu tergelincir dan menjadi sahabat-sahabat syaitan dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini perlu peran penting. Peran siapa? Peran sesama kawan dan juga peran siapa nih? Peran asatidzah dan juga peran siapa? Peran parents. Paham tu parents? Mak bapak. Dan ini perlu kerjasama. Perlu kerjasama. Kalau seandainya ada kawan-kawan yang sibuk, dia terlampau menghias diri dan macam pondan. Tahu pondan jemaah? Apa bahasa pondannya? Apa namanya? Kunta. Macam tu. Ya Allah, dia buat apa? Dia beli perfume, dia beli apa namanya? Apa namanya? Ini apa nama, saya pun tak tahu juga. Handbody. Setiap malam kawan pakai handbody. Lelaki apa ni pakai handbody? Kalau lelaki, kalau kulit kering macam kita duduk di Madinah, macam kita orang belajar Madinah, kulit memang kering, maka kita pakai handbody untuk melembabkan. Setakat itu. Tapi negeri macam ni untuk apa? Oh, dia pakai handbody pelembab di siang hari, pelembab petang hari. Kalau bercakap menye-menye. Tahu menye-menye? Ustaz, ana uridu ilal hammam. Eish, ada. Ma ada. Apa dia ni? Mula-mula ni, kalau nampak oleh para ustaz nampak pelajar seperti ini, tegur cepat. Didik dia menjadi jantan. Jangan biarkan ada salah seorang pelajar yang ada terjangkit apa? Punya gaya macam ni. Terkadang gaya macam ni, tahu gaya macam ni? Tahu? Gaya macam ni terkadang salahnya bukan kerana budak tu, bukan kerana anak tu, tapi kerana parents, emak bapaknya yang salah. Lalu terbawa sampai mula dewasa, sampai masuk pondok. Akhirnya ustaz-ustazah lah yang kelang kabut untuk didik budak ni. Apa alasannya? Mungkin emak bapaknya berharap punya anak perempuan. Anak pertama lelaki, anak kedua lelaki, anak ketiga lelaki, anak keempat lelaki, anak kelima lelaki, dan keenam ni berharap dapat perempuan. Qadarullah, anak yang keenam perempuan. Dia tak puas hati dengan takdir Allah, akhirnya digayakan anak tersebut seperti anak perempuan. Sampailah anak tu dah mula besar, dilayan anak tu seperti anak perempuan. Dengan abang-abangnya dilayan seperti lelaki, tapi dengan adik ni dilayan seperti perempuan. Lala sekali apa? Sampai ke besar dan masuk pondok, gaya dia dah macam ni. Betul ni mah. Dibagi anak tu rambutnya panjang. Kerana apa? Kerana emak bapak teringin punya anak perempuan. Padahal anak lelaki, anak perempuan sama di hadapan Allah. Pandai kita mendidiknya, insya-Allah dia asbab mak bapak masuk surga. Tetapi kalau tak pandai mendidiknya, anak lelaki, anak perempuan tak guna juga. Kerana kesalahan mak bapak, akhirnya dimasukkan anak ke sekolah, punyalah perangai anak sekolah macam tadi. Yang kawan-kawannya pun hobi pula buat macam tu. Ganggu anaknya. Cubit. Lala sekali jadi mangsa dia. Jemaah, penyakit kaum Nabi Lut itu akan terus ada. Akan terus ada mula daripada zaman Nabi Lut sampai hari ini, sampai hari kiamat. Dan begitu juga para parents, jangan biarkan anak-anak kita menonton sesuatu yang buat perangai seperti itu. Atau boleh jadi jangan biarkan anak-anak kita walaupun bergurau pakai pakaian perempuan, pakai tudung, pakai jilbab. Ni ada juga segelintir emak bapak membiarkan anaknya menonton
Menonton apa? Menonton yang mana dalam tontonan tersebut ada artis-artis yang artis itu semuanya pondan macam ni. Terpengaruh sedikit banyaknya terpengaruh. Azan. Muslimin dan muslimat jemaah dikasihi oleh Allah. Saya ingatkan balik untuk semua jemaah, apabila kita mendengar azan, selepas azan dikumandangkan, maka jangan diam, jangan bising, tapi baca doa. Apa doanya? Allahumma rabba hadhihi da'wati tamah wassalatil qa'imah ati Muhammadan wasilata wal fadilah wa ba'athu maqama mahmudan alladhi wa'attah. Kata Nabi SAW, siapa yang baca doa ini, halat lahu syafaati yaumal qiyamah, halal syafaatku untuknya di hari kiamat. Oleh sebab itu jangan sampai diam saja, dan juga jangan bising. Jangan bising. Tahu bising? Okey. Jemaah ni nampaknya biasa nonton Pipin ya. Faham semua nampak? Okey. Jadi apa sahaja jalan-jalan yang menuju seseorang kepada perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka semuanya juga diharamkan. Oleh sebab itu cuba perhatikan, ketika Allah mengharamkan zina, Allah tak katakan wala taznu. Ada tak dalam Al-Quran wala taznu? Kalau Allah mengharamkan zina, Allah kata apa? Hah? Zina tu halal ke haram? Haram. Apa dalilnya? Wala taqrabu zina. Jangan kalian menghampiri zina. Kenapa tak Allah katakan wala taznu? Kan settle cerita. Jangan berzina. Jelas kan? Kenapa Allah katakan wala taqrabu? Jangan kamu menghampiri. Siapa tu bising belakang? Kerana zina takkan berlaku kecuali ada sebab. Maka sebabnya itu pun juga dilarang dalam Islam. Dan begitu juga dengan amalan-amalan liwat seperti ini jemaah. Amalan-amalan liwat seperti ini tak akan berlaku kecuali ada sebab. Maka semua sebab-sebabnya kena ditutup cepat-cepat. Mula dari yang kecil sampai yang besar. Kadang-kadang segelintir sekolah, di sini tak adalah, di tempat lain, yang mana ketika ada perlumbaan, maka buatlah perlumbaan futsal, kemudian pesertanya pakai pakaian baju kelelawar atau kelawar. Apa baju sini ya? Baju kelawar. Baju baju daster. Baju daster. Macam kelelawar kan, baju kelawar tu. Kelawar atau kelawar? Kelelawar tu. Alasannya apa? Alasannya bergurau. Tak boleh. Atau kadang-kadang pakai tudung, pakai jilbab. Dia pakai jilbab, dia ada serban, tapi serbannya dibuat jilbab. Dibuat jadi jilbab. Ini semuanya adalah jalan-jalan menuju perbuatan yang seperti itu. Oleh sebab itu apa sahaja jalan-jalan menuju amalan-amalan liwat, maka kena dijauhkan dan kena dielakkan. Jangan sampai di antara kita buat perkara-perkara seperti itu. Nabi Lut alaihissalam dengan kaum-kaumnya, Allah Subhanahu wa taala dah contohkan kepada kita, fa'tabiru ya ulil absar. Ambil pengajaran dari apa yang pernah berlaku di zaman itu. Kalau kita dah melihat suatu kawasan dibinasakan oleh Allah, lalu kita buat benda yang sama, seolah-olah kita tak takut dengan azab Allah Subhanahu wa taala, maknanya kita dah tak waras. Kita tahu perkara ini yang menyebabkan kaum Sodom dibinasakan oleh Allah, lalu kita buat benda yang sama. Dan ini perkara yang sangat menjijikkan jemaah. Jadi adik-adik, macam mana tadi? Kalau jumpa kawan-kawan yang selalu pergi berdua, di sini ada tak ada kan? Tempat lain ada kan? Pondok lain ada, di sini tak ada. Ada juga. Kalau nampak pergi berdua-dua, pergi nanti ke mat'am berdua,
pergi ke hammam, ma'al bab, nanti dua-dua, nanti tidur berdua-dua, nampak kawan kita macam ni, larang dia, halang dia. Kalau kita rasa tak mampu, adukan perkara ini kepada musyrif. Cuma yang jadi masalahnya kalau musyrif itu pula yang buat, itu yang payah ni. Musyrifnya ditengok pula, ada pula penyakit yang seperti bukan tempat ini, tempat lain. Sini tak ada yang macam tu. Musyrifnya itu tertarik pula dia dengan budak-budak ni, nampak budak ni handsome. Kalau budak ni main duduk sini. Tapi kalau yang lain kena marah, yang ni tak kena marah. Ternyata dia menyimpan suka dengan budak tu. Tahu budak? Anak tu. Kalau musyrik pula yang bermasalah, maka adukan kepada ustaz, adukan kepada mudir supaya perkara ini cepat-cepat dibuat tindakan. Jangan biarkan kawan kita tergelincir dalam perbuatan keji. Kerana ketika kita menghalang seseorang daripada kemungkaran, maka kita juga mendapat pahala. Bukankah Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Quran, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalian adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan untuk manusia, menyeru kepada kebaikan dan menghalang manusia daripada kemungkaran. Dan ini bentuk daripada dakwah. Bentuk daripada dakwah. Jika ada orang bertaubat asbab kita, maka pahalanya mengalir kepada kita. Boleh faham semua? Boleh faham semua? Faham tu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali di World Islam Channel.